Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya kongsikan sedikit perbahasan berkaitan dengan istilah sufi, iaitu al-bastu dan al-qabdu. Sebelum tu, saya Nur Syifat binti Nar Kamaluddin Shah 035072 daripada ISM Usuluddin dengan Kaunseling Semester 7. Okey, untuk seterusnya, melalui perbahasan tajuk al-qabdu dan al-bastu, saya membuat skop perbincangan, iaitu yang pertama definisi, yang kedua dalil Al-Quran dan ayat hikam Ibnu Atha'illah, yang ketiga keadaan golongan al-qabdu dan al-bastu, yang keempat perbezaan antara istilah khauf, raja, qabdu, bastu, dan yang kelima ialah kesimpulan. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, saya memberi sedikit gambaran berkaitan dengan tingkatan khauf dan raja serta qabdu dan bastu. Kalau kita lihat gambar rajah yang terdapat dalam slide tersebut, kita dapat lihat raja dan khauf berada pada tingkatan al-musta'arif. Siapa itu al-musta'arif? Al-musta'arif ialah individu yang baru menjalani latihan kerohanian, manakala bastu dan qabdu merupakan mereka yang berada di tingkatan arif billah. Seterusnya, definisi khauf dan raja. Secara ringkasnya saya mendefinisikan khauf sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala raja merupakan satu harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lihat khauf dan raja telah berjaya meresap dalam diri seseorang hamba, ia akan naik ke peringkat seterusnya, iaitu al-qabdu dan al-bastu. Okey, seterusnya kita lihat pula apa definisi qabdu dan bastu. Qabdu mudah untuk kita fahami, ia merupakan satu perasaan takut yang muncul dalam hati dan ia bukanlah satu perasaan yang dibuat-buat. Manakala al-bastu ialah perasaan suka atau gembira yang wujud dalam hati serta bukanlah suatu perasaan yang diada-adakan. Okey. Seterusnya dalil al-qabdu dan al-bastu. Saya membawakan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang bermaksud supaya kamu tidak sedih, iaitu kita merasa menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu dan tidak gembira atas apa yang diberikan kepadamu. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami kuat bertahan dan sabar. Tetapi ketika kami diuji dengan kesenangan, iaitu rasa lapang, rasa gembira, kami hampir tidak sabar. Maksudnya tak tahan. Okey, seterusnya daripada Syekh Yusuf bin Husin Ar-Razi menulis surat kepada Al-Junaidi. Katanya, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsu. Jika engkau merasakan kelazatan akan hawa nafsu tersebut, maka engkau tidak akan merasakan kebaikan untuk selama-lamanya. Okey, seterusnya ayat hikam menurut Ibnu Atha'illah. Daripada Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari telah menyimpulkan dalam kalam hikamnya yang ke-80 sebagaimana berikut. Yang bermaksud Allah memberikan suka kepada engkau supaya dia tidak meninggalkanmu dalam keadaan takut, dan Allah memberikan rasa takut kepadamu supaya dia tidak meninggalkanmu dalam gembira. Dia juga membebaskanmu dari kedua-dua sifat tersebut supaya engkau tidak syuhul dengan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana pula keadaan golongan al-qabdu itu? Yang pertama, saya bukan di sini, ia merupakan rasa takut yang ada dalam hati dengan tujuan untuk mencegah diri daripada melakukan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perasaan takut tersebut telah menusuk ke dalam hati, maka inilah yang dinamakan al-qabdu.
Kita rasa yakin bahawa perasaan takut yang wujud itu mampu mencegah daripada berterusan melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya bagaimana pula golongan keadaan al-bastu? Yang pertama, rasa suka yang muncul dalam hati setelah menghayati dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bila kita dah menghayati dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya suatu harapan iaitu raja untuk kita dekatkan diri kepada Allah melalui peningkatan kepelbagaian amal soleh dalam kehidupan seharian. Apabila harapan yang kita inginkan tercapai, seseorang itu akan merasa lapang ataupun merasa gembira. Selain itu juga, kita rasa yakin bahawa pengharapan yang ada di dalam hati hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang dinamakan al-bastu. Okey, seterusnya saya bawakan perbezaan antara khauf, raja dengan qabdu, bastu. Khauf dan raja. Apa itu khauf dan raja? Okey, dia merupakan satu perasaan yang wujud untuk masa akan datang. Contohnya, seseorang berasa takut akan kehilangan barang yang disayanginya ataupun harapan yang akan muncul apabila memikirkan sesuatu perkara yang bakal terjadi. Jadi tidak diketahui kepastiannya bagaimana. Okey, seterusnya qabdu dan bastu merupakan suatu perasaan yang muncul pada waktu sekarang. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rasa gembira dalam jiwa seseorang atas sebab harapannya kepada Allah, di samping individu tersebut beristiqamah dalam menjalankan amal kebajikan. Okey, secara kesimpulan, melalui tajuk perbahasan istilah sufi al-qabdu dan bastu, dapat saya simpulkan bahawa istilah sufi ini merupakan rumusan daripada hakikat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang bermaksud, dan Allah memberi nikmat khabab dan memberi nikmat basat, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Justru itu usahalah kita berputus asa dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita berikhtiar dan berusaha mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadat agar nikmat rasa al-qabdu dan bastu turut tersemat dalam hati kita sekaligus mencapai kepada peringkat ma'rifatullah. Okey, itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.